Dengan isu perubahan iklim serta kesan alam sekitarnya, Malaysia komited dalam usahanya untuk mencapai masa depan sifar bersih karbon menjelang tahun 2050. Namun untuk mencapai hasrat itu, Malaysia perlu beralih untuk memberi tumpuan kepada sumber tenaga hijau seperti solar, angin, hidro serta langkah kecekapan tenaga. Ia termasuk melakukan pelaburan dalam teknologi, penangkapan dan penyimpanan karbon yang kini telah dimulakan oleh Kerajaan Sarawak. Inisiatif tersebut telah membolehkan Sarawak diiktiraf sebagai peneraju utama pengeluaran tenaga hijau dengan memanfaatkan sumber aslinya. Dengan matlamat untuk menghasilkan 100% tenaga elektriknya daripada sumber boleh diperbaharui menjelang tahun 2030. Selain melabur dalam tenaga solar, biogeosim dan hidro serta penyelesaian penyimpanan tenaga Sarawak, baru-baru ini mengumumkan rancangan untuk membina loji hidrogen hijau yang akan menghasilkan hidrogen daripada sumber boleh diperbaharui. Dengan penganjuran simposium dan pameran tenaga hijau 2023 diadakan di Sentex, ia sekaligus menunjukkan komitmen Sarawak untuk menjadi peneraju dalam tenaga baru boleh diperbaharui di Malaysia dan mewujudkan masa depan tenaga yang lebih hijau, lebih mampan untuk rakyatnya. Simposium itu menghimpunkan pemimpin tertinggi dalam teknologi boleh diperbaharui, kemampanan dan teknologi hijau. Ia disifatkan sebagai peluang untuk semua pihak memainkan peranan serta menyatakan komitmen terhadap masa depan yang lebih mampan. Sekian saya Ika Miza bersama juru kamera Syamil untuk Suara Sarawak, News Sarawak Tribune. Perasmian Simposium dan Pameran Tenaga Hijau GEES 2023 di Pusat Kecermelangan Teknologi Sarawak Sentex di Kuching pada Rabu dirasmikan oleh Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. GEES 2023 berlangsung di Sentex Santubong pada 7 hingga 8 Jun 2023 melibatkan 600 peserta daripada Semenanjung, Sabah dan Kalimantan Indonesia. Premier Sarawak berkata kerajaan persekutuan perlu segera memuktamadkan keputusan berhubung pindaan undang-undang perlembagaan berkaitan pengurusan hasil serta ekonomi tenaga. Polisi yang lebih strategik membolehkan pembentukan ekosistem tenaga baru yang progresif serta berdaya saing dipelopori negeri itu. Jelasnya, sumber ekonomi di Sarawak kini diraih daripada pelbagai sumber semula jadi termasuk perdagangan karbon yang turut menyumbang kepada hasil komoditi negara. Menggunakan teknologi yang mampan. Jadi, in other words, the whole ecosystem kita dah ada. Hanya kita melihat kerajaan persekutuan hendaklah form legislation. Dan legislation yang ada undang-undang kita mesti updated dengan perubahan yang sedang berlaku ketika ini. Dan saya telah berunding dengan Perdana Menteri, umpamanya carbon trading. We have to update our legislation in terms of carbon trading. Kerana carbon adalah komoditi and it become a international trade. Dan sudah tentu kita mesti ada perundangan, ada within the framework how we manage carbon. Tambah Abang Johari, perundangan di peringkat perlembagaan negeri juga akan dikemaskini agar aspek tata kelola tenaga baru di peringkat pusat dan negeri selari. Because it involves our legislation, sebab itu saya minta supaya kementerian mengkajikan undang-undang kita, supaya undang-undang kita juga mesti dinaik taraf dan juga biarlah pihak peguam negeri melihat apakah yang harus kita pindah dalam ordinans kita supaya membolehkan perkara ini berlaku. Okey, terima kasih. Follow us, I Read E-Paper, News Sarawak Tribune and Suara Sarawak on smartphones. Register free app SDSS E-Paper now.